Zainab yang tidak mengetahui perjodohannya telah dibatalkan, memilih pergi dari rumah. Paginya, Ros menerima surat dari Hamid untuk Zainab. Ibu Zainab yang tidak melihat Zainab di rumah kemudian mengajak Ros mencarinya. Sampailah Hamid di hadapan Ka'bah. Perasaannya campur aduk. Hamid terlihat sangat tidak sehat. Di sisi lain, Zainab ditemukan menangis di kuburan ayahnya. Dan Ros langsung memberikan surat dari Hamid untuknya. Saat mengelilingi Ka'bah, Hamid terjatuh. Soleh datang membantu dan memberikan surat dari Zainab. Setelah Zainab membaca surat dari Hamid, Zainab pun menghembuskan nafas terakhir. Begitupun Hamid, yang selesai membaca surat dari Zainab, berlari untuk menyentuh Ka'bah dan berdoa. Di bawah lindungan Ka'bah, serahkan cinta dan jiwa ini kembali kepada. Setelah itu, Hamid juga menghembuskan nafas terakhir di hadapan pintu Ka'bah. Hamid. Akhirnya cinta Hamid dan Zainab dipertemukan di pintu Ka'bah. Memang cinta mereka tidak bisa bersatu di dunia, namun dipersatukan di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizata Akmanisha binti Muhammad Syahar bernombor metrik I20104424. Di dalam video ini, saya akan berkongsikan tentang sebuah filem yang bertajuk Di Bawah Lindungan Ka'bah berserta dengan subtopik yang akan dibahaskan berkaitan dengan filem ini. Antara subtopik yang akan saya bahaskan berkaitan dengan filem ini adalah yang pertama, sinopsis, tema, nilai atau pengajaran, kelebihan filem, kekurangan filem, rekomendasi dan yang terakhir, kesimpulan. Pertama sekali, saya akan membahaskan tentang sinopsis filem Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Filem ini merupakan filem produksi MD Picture yang ditayangkan pada tahun 2011. Filem ini diarahkan oleh Hendy R. Saputra dengan melibatkan ramai pelakon-pelakon terkenal Indonesia seperti Herjunan Ali, Lauda Siti Bella dan Tara Budiman. Filem Di Bawah Lindungan Ka'bah ini diadaptasikan dari sebuah novel karya Buya Hamka yang berjudul serupa yang diterbitkan pada tahun 1978. Filem Di Bawah Lindungan Ka'bah ini merupakan filem yang bergenre drama dengan meliputi kisah romantis dan keagamaan. Filem yang berlatar belakangkan tahun 1920-an ini. Filem ini bercerita tentang kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda bernama Hamid kepada Zainab serta impiannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, kisah hidup Hamid ini tidaklah mudah. Banyak cubaan yang harus dihadapinya hingga akhir hayatnya. Filem Di Bawah Lindungan Ka'bah ini banyak mengajarkan tentang keteguhan dan keikhlasan hati. Berlatar belakangkan di sebuah perkampungan Minangkabau, Sumatera Barat, filem ini mengisahkan tentang kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda bernama Hamid yang dilakonkan oleh Herjunan Ali. Hamid lahir dari keluarga yang tidak mampu dan hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Hamid mencintai seorang gadis yang bernama Zainab. Zainab berasal daripada keluarga yang kaya dan terpandang. Keduanya saling mencintai, namun jurang pemisah berupa kelas sosial terus menghalangi mereka. Ibu Hamid turut melarangnya untuk mengharapkan Zainab kerana perbezaan kelas sosial di antara mereka. Suatu ketika, Hamid dituduh melakukan tindakan yang tidak senonoh. Ia diusir dari desa. Jadi Hamid ni menjalani hidupnya di perantauan dan bekerja di berdekatan dengan stesen kereta api. Di sana ia melihat Haji Jaafar, iaitu orang yang sangat ia hormati sekaligus merupakan ayah dari Zainab, sedang bersiap untuk berangkat haji. Selang beberapa lama kemudian, Hamid mendengar kabar berita bahawa Zainab akan dijodohkan dengan anak saudagar kaya. Mendengar berita tersebut, Hamid merasa sangat terpukul. Ia memutuskan untuk pergi ke Medan, lalu melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Tanah Suci Mekah. Hamid mengirimkan surat untuk Zainab. Tanpa Hamid ketahui, Zainab turut melakukan hal yang sama. Dalam keadaannya yang sedang sakit parah, Zainab sempat menitipkan sekeping surat kepada Saleh, iaitu sahabat Hamid, agar disampaikan kepada Hamid. Apabila tibanya musim haji, Hamid terlihat begitu bahagia, namun beliau belum selesai melakukan tawaf, Hamid terjatuh sekaligus tidak dapat melanjutkan ibadahnya. Tanpa disangka,
Saleh datang untuk membantunya bangun dan memberikan surat titipan dari Zainab. Kesedihan dan sakit menghampiri Hamid setelah selesai membaca surat tersebut dan akhirnya Hamid menutup mata selamanya. Akhir sekali, akibat daripada cinta yang tidak direstui keluarga ini, Zainab dan Hamid meninggal dunia akibat sakit segala keperitan yang mereka lalui itu. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang tema yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini. Tema yang pertama, tema di mana penderitaan dua orang manusia yang kehilangan cintanya, di mana Zainab dan Hamid saling mencintai antara satu sama lain tetapi terhalang disebabkan oleh tahap sosial yang berbeza. Namun kita juga dapat lihat bahawa masih ada kesetiaan atau cinta dalam novel ini. Tema yang kedua, menurut Jasin, Hamka lebih penulis filem ini, Buya Hamka lebih mengedepankan ajaran tentang dasar-dasar Islam dibandingkan dengan menyinggung tema kemodenan seperti kebanyakan penulis saat itu, dan beliau turut mengkritik beberapa tradisi yang menentang Islam. Seterusnya, kita akan lihat pula pada nilai dan pengajaran yang terdapat dalam filem ini. Antaranya adalah nilai keagamaan. Pada zaman tersebut, masyarakat sangat menitik beratkan hal yang berkaitan dengan keagamaan. Sekiranya kita tengok filem ini, ia berlatar belakangkan cerita zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Masyarakat Islam di Kota Padang pada waktu itu sangat menitik beratkan hal berkaitan dengan keagamaan. Ini bermakna orang kaya akan berlumba-lumba untuk mengerjakan haji, walaupun menunaikan haji pada waktu tersebut memakan masa yang sangat lama, berbulan-bulan kerana perjalanan yang jauh. Namun mereka tetap mengharungi juga. Nilai yang kedua yang terdapat dalam filem ini adalah nilai adat. Seperti yang kita sedia maklum, setiap karya yang dihasilkan oleh Buya Hamka ini memang tidak akan lari dari adat. Bagi mereka, adat ni adalah jati diri bagi sesebuah bangsa. Jadi, pada waktu tersebut, masyarakat Kota Padang ini perlu akur kepada agama, dan pada waktu yang sama mereka perlu akur juga kepada adat. Yang ketiga adalah nilai pendidikan, di mana di sini menunjukkan bahawa Engku Jaafar, iaitu ayah Zainab, sudi membiayai yuran pengajian Hamid untuk meneruskan pembelajarannya. Seterusnya adalah kelebihan filem ini. Yang pertama, pembaca dapat merasai sendiri apa yang dialami oleh Zainab dan Hamid. Dan yang kedua, terdapat banyak pelajaran hidup yang baik yang boleh kita jadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, kisahnya yang bersifat keagamaan sangat baik untuk dibaca oleh para pemuda Muslim. Dan yang keempat, alur cerita filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini sangat mudah difahami. Seterusnya adalah kekurangan yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini. Yang pertama, penggunaan bahasa yang kurang dapat difahami kerana menggunakan bahasa Minang Melayu. Yang kedua, latar belakang filem yang bertemakan pada zaman sebelum Perang Kedua membuatkan ia kurang menarik untuk ditonton. Yang ketiga, masyarakat yang berfikiran sempit. Contohnya di mana ketika Zainab jatuh ke dalam sungai, lalu Zainab lemas, kemudian Hamid membantu dia bernafas semula dengan melakukan CPR, iaitu bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Atas perbuatan tersebut, Hamid dikutuk oleh masyarakat sekampung, lalu beliau dihalau keluar oleh masyarakat kampung, oleh penduduk kampung. Padahal perbuatan tersebutlah yang membantu Zainab untuk bernafas semula. Seterusnya adalah rekomendasi. Filem ini layak ditonton oleh kalangan anak remaja mahupun dewasa, bahkan orang tua sekalipun, kerana cerita ini menarik dan serta menceritakan tentang romantisme, perjuangan hidup dan kesabaran tingkat tinggi yang dapat membuatkan kita untuk menitikkan air mata, serta turut mengajar masyarakat tentang pentingnya untuk memupukkan nilai keagamaan dalam diri dan masyarakat. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini adalah kita harus kuat dan sabar dalam menghadapi persoalan dan cubaan hidup. Yang kedua,
kita haruslah mentaati itu ibu bapa serta orang tua, kerana ini merupakan hal yang sangat dituntut oleh agama, seperti mendengar setiap perkataan yang diucapkan mereka dan mentaati arahan mereka. Dan yang ketiga, kita haruslah tidak cepat putus asa dan menyerah, serta senantiasa berpegang teguh dengan tali agamanya, iaitu Islam, walaupun pelbagai aral melintang yang harus diharungi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.